Surah Al-Fajr dan Rahasia Numerologi, hubungan dengan Al-Qadr, Al-Fatihah, dan Al-Hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca yang dikasihi, Al-Quran adalah mukjizat ilahi yang penuh dengan keajaiban, bukan sahaja dari segi makna ayat-ayatnya, tetapi juga dari segi struktur dan susunannya yang sangat teratur. Dalam entry kali ini, kita akan menyelami surah Al-Fajr, khususnya ayat pertama Wal-Fajr, dan meneroka secara lebih mendalam hubungan numerologi yang kompleks antara surah ini dengan surah Al-Qadr, surah Al-Fatihah 1, dan surah Al-Hijr 12. Kita akan membedah pola-pola nombor seperti 79, 99, 269, 721, 99, dan 115, serta menelusuri sejarah, konteks, dan makna rohaninya. Saya akan sertakan lebih banyak contoh, analogi, dan penjelasan agar Anda dapat merasai keindahan simetri Al-Quran. Mari kita mulakan perjalanan ini. 1. Surah Al-Fajr, Sumpah Allah, makna Fajar, dan sejarahnya. Surah Al-Fajr, surah ke-89, dinamakan sempena perkataan Al-Fajr dalam ayat pertama. Surah ini diturunkan di Makkah dan mengandungi 30 ayat. Ia membincangkan pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dimusnahkan kerana keingkaran, serta ganjaran untuk orang-orang beriman. Fajar dalam sejarah Arab adalah waktu yang sangat penting, simbol permulaan hari, harapan baru, dan kebenaran yang muncul selepas kegelapan malam. Dalam tradisi Islam, Fajar juga menandakan permulaan waktu solat pertama, menandakan disiplin dan permulaan ibadah harian. Ayat 1, teks Arab Wal-Fajr transliterasi Wal-Fajr, demi Fajar. Ayat ini adalah sebahagian daripada sumpah Allah yang merujuk kepada masa-masa mulia, seperti Fajar, 10 malam, dan genap ganjil, yang menarik perhatian kita kepada kebesaran ciptaannya. Sumpah dalam Al-Quran adalah cara Allah menekankan kepentingan sesuatu, seperti seorang guru yang mengetuk meja untuk menarik perhatian pelajar sebelum menyampaikan pelajaran penting. Ayat 25, teks Arab Walayalin Ashr, Wasyaf'i wal-Watr, Wal-Layli idha yasri. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Transliterasi Walayalin, Wasyafi, Wal-Watr, Wal-Layli idha yasri. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Terjemahan, demi 10 malam, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila ia berlalu, bukankah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal? Mari kita perincikan makna ayat-ayat ini. Fajar, simbol permulaan baru, kebenaran yang menyingsing selepas kegelapan malam. Dalam konteks sejarah, Fajar juga menandakan kemenangan kebenaran ke atas kebatilan, seperti kemenangan umat Islam dalam Perang Badar yang berlaku pada waktu Fajar. 10 malam. Kebanyakan ulama seperti Ibn Kathir mengaitkannya dengan 10 malam pertama Zulhijjah, masa terbaik untuk ibadah haji. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan 10 malam terakhir Ramadan, termasuk Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Genap dan ganjil, ini boleh merujuk kepada keseimbangan ciptaan Allah atau bilangan solat harian. Contoh, Maghrib ganjil, Isyak genap, atau bahkan kesifat alam semesta yang penuh simetri dan variasi. Malam ketika ia berlalu, menunjukkan perubahan masa menuju Fajar, selari dengan Hatta Matlail Fajr dalam surah Al-Qadr, Sima 75. Ia juga mengingatkan kita bahwa setiap malam pasti berakhir dengan Fajar, memberi harapan kepada mereka yang diuji. Sumpah bagi yang berakal, Allah mengajak manusia yang berfikir untuk merenung hikmah ciptaannya, seperti seorang saintis yang kagum melihat pola matematik dalam alam semesta. 1. Numerologi, Wal-Fajr Qasaitul 99 dan rantaian nombor sekarang. Mari kita teroka hubungan numerologi yang menarik antara surah Al-Fajr dan surah-surah lain. Pemerhatian Anda bermula dengan ayat pertama surah Al-Fajr dan nombor 189. Bagaimana nombor ini muncul? Wal-Fajr equals 89. Ini mungkin hasil gabungan nombor surah dan ayat 1, atau nilai abjad Wal-Fajr dalam bahasa Arab. Contohnya, 1 ayat plus 10 plus 89, plus 10, yang Anda kaitkan dengan asar, 10 malam dalam ayat 2. Minus 10 asar 89, 10, 10 malam plus 9 was 99, dikaitkan dengan 99 Asmaul Husna, nama Allah. Ini seperti seorang pelukis yang menggunakan warna-warna utama untuk menghasilkan pelangi. Setiap nombor membawa makna tersendiri, tetapi apabila digabungkan, ia membentuk gambaran yang lebih besar. 92 plus 7 was 99. Ini menghubungkan surah Al-Lail dan surah Al-Qadr 97 atau 7 ayat Matanihah. Sekali lagi membawa kita kepada 99 nama Allah.
2 ke 8 was 11 matani. Nomor 29 mungkin merujuk kepada ayat 2 surah Ayalin Ashur. 11 adalah bilangan rakaat solat fardu sehari semalam, dan 7 adalah bilangan ayat surah Al-Fatihah. 11 by 11 209 seolah-olah menunjukkan bahwa setiap rakaat solat adalah pengulangan matani, mengukuhkan hubungan antara ibadah dan struktur Al-Quran. Asar 10 plus 2 bacinian, walau Sabtu 22 wanap 9 kwetsid, guladu 9 per 21, wat 7 29. Rantaian ini menghubungkan 10, 7, dan nombor seperti itu 29, 22, dan 729. Contohnya, 722, 20, 29, dan simetri 901 selai 29. Dalam matematik, 929 juga dikenali sebagai nombor Ramanujan. Nombor terkecil yang boleh dinyatakan sebagai jumlah 2 kuasa 3 dalam 2 cara berbeza, menunjukkan keunikan dan simetri dalam ciptaan Allah. Semiap dudu. Simetri antara dudu semininan dan semital dudu menghubungkan kembali kepada simental 2 plus dudu ina semital 9, menunjukkan pola cermin dalam numerologi. Seperti cermin yang memantulkan image, nombor-nombor ini saling melengkapi dan memperkuatkan makna antara satu sama lain. Surah 1 ada 7 ayat matani, 29 kata. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat matani, dan 29 kata, mengikut penghitungan tertentu. Nombor 29 mungkin merujuk kepada manipulasi simbolik ini, di mana 1, 7, dan 29 digabungkan untuk membentuk pola numerik yang indah. 1. Konteks sejarah dan tradisi numerologi. Dalam sejarah Islam, numerologi atau ilmu abjad bukanlah kaidah utama tafsir, tetapi ia digunakan oleh setengah ulama, terutamanya dalam tradisi Sufi dan tafsir esoterik. Mereka melihat nombor sebagai bahasa rahasia yang menghubungkan ayat-ayat Al-Quran, seperti kod dalam komputer yang mengatur fungsi program. Contohnya nilai abjad untuk Bismillahirrahmanirrahim ialah 786, yang sering digunakan dalam budaya Melayu dan India sebagai simbol keberkatan. Namun, penting untuk diingat bahwa numerologi ini bukan tafsir standar. Ia adalah cara kreatif untuk menghargai keindahan susunan Al-Quran, seperti seorang pemuzik yang menemui harmoni tersembunyi dalam melodi. Setiap nombor membawa makna simbolik, tetapi makna rohani dan pengajaran tetap menjadi keutamaan. 1. Surah Al-Hijr, Sumpah Al-Hijri, Matani, dan Stag 11. Surah Anda merujuk kepada ayat 5. Surah Al-Fajr dan menghubungkannya dengan Surah Al-Hijr, ayat 5, serta konsep Sumpah Al-Hijri yang membawa kepada 111, jumlah surah dalam Al-Quran. Walaupun ayat 5 Surah Al-Hijr berbeza, istilah Hijr dalam Surah Al-Fajr, Lidi Hijr, orang yang berakal, dan Surah Al-Hijr, yang membincangkan matani dan keagungan Al-Quran, saling berkait. Surah Al-Hijr, ayat 82, teks Arab, Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Transliterasi, Walaqad atainak saban minal mathani wal Qur'an al-azim. Terjemahan, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang dan Al-Quran yang agung. Ayat ini menegaskan kedudukan surah Al-Fatihah sebagai matani, penghubung utama dalam pola numerologi Anda. Anda juga menghubungkan surah Al-Hijr plus 99, Asmaul Husna atau 2214, jumlah surah dalam Al-Quran. Ini selari dengan persamaan sebelumnya, 19 Al-Isra, was 15. Seperti puzzle yang lengkap apabila semua kepingan disatukan, begitulah struktur Al-Quran yang penuh simetri. Hubungan dengan surah-surah lain, Al-Qadr, Al-Fatihah, Al-Isra, dan Al-Alaq. Mari kita lihat bagaimana surah-surah ini saling berkait melalui tema malam, wahyu, dan numerologi. Surah Al-Qadr menceritakan Lailatul Qadar, malam penurunan Al-Quran. 10 malam dalam Al-Fajr mungkin merujuk kepada malam-malam terakhir Ramadan, termasuk Lailatul Qadar. Surah Al-Isra menceritakan Isra dan Mikraj, peristiwa malam yang penuh keajaiban. Tema malam Lailan dalam Al-Isra selari dengan malam dalam Al-Fajr dan Al-Qadr. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat matani, intipati Al-Quran. 7 ayat ini menjadi kunci dalam persamaan 11 plus 7 24 dan pola matani. Surah Al-Alaq mengandungi ayat-ayat pertama wahyu, memulakan misi kenabian. Surah ini berkait rapat dengan Al-Qadr sebagai permulaan wahyu. 1. Mengurai persamaan numerologi, contoh dan analogi. Mari kita pecahkan persamaan Anda dengan lebih terperinci dan analogi. Wal Fajr ulal sarpus minan, 10 plus 4 9 10.
Asr, seperti seorang arsitek yang mengira struktur bangunan, Anda menggabungkan nombor surah dan ayat untuk mendapat 10. Merujuk kepada 10 malam, Asr dalam ayat 2. Mainin 10 lapekti Asmad Bo, 10 kavs bestar permainan 9 dikan kredit für nama Allah. Ini seperti seorang chef yang menambah ramuan rahasia untuk melengkapkan resepi. 2 9, 11, 11, 12, bilangan rakaat solat, 15 buat 12 9, mengaitkan solat harian dengan matani, 2 ayat Fatih. 219 kuadrat, kuasa 28 dipecahkan kepada siri 2229, yang kemudiannya dikaitkan dengan 19 slot plus 2 plus 9. Dan simetri semacu, 19 plus 9 1, 1229. Seperti seorang matematikawan yang menemui pola tersembunyi dalam nombor, Anda melihat keindahan struktur Al-Quran. Sibuis ke-29 dan setuju menghubungkan kembali kepada 299, menunjukkan pola cermin dalam numerologi. Surah 1 ada 7 ayat matani, 29 kata. Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat dan 29 kata, yang mungkin digunakan dalam manipulasi siri 29. Surah 19 plus 9, 115. Ayat 5 Surah Al-Fajr, Sumpah Al-Hijri, dikaitkan dengan Surah Al-Hijr 19, dan 19 plus 9, 111. Jumlah surah dalam Al-Quran, selari dengan 9 plus 11, 115. 1. Makna rohani dan pelajaran, simetri, kesatuan, dan hikmah. Ayat-ayat Surah Al-Fajr dan surah-surah lain membawa pelajaran mendalam. Surah Al-Fajr 89. Sumpah Allah mengajak kita merenung kebesaran ciptaan dan pelajaran dari sejarah. Seperti fajar yang menyingsing selepas malam gelap, setiap ujian pasti ada hikmah dan harapan. Surah Al-Qadr mengingatkan kita untuk mencari Lailatul Qadar dengan ibadah, kerana satu malam boleh mengubah takdir seumur hidup. Surah Al-Isra menunjukkan mukjizat Isra Mikraj, perjalanan malam yang membawa perubahan besar dalam sejarah Islam. Surah Al-Fatihah, intipati Al-Quran, mengajar doa dan pujian, menjadi kunci setiap solat. Surah Al-Alaq memulakan wahyu dengan Iqra, menekankan pentingnya ilmu dan pembacaan. Surah Al-Hijr mengukuhkan peranan matani dan keagungan Al-Quran, mengingatkan kita bahawa setiap ayat adalah rahmat dan petunjuk. Pemerhatian numerologi, Surah 89, Swijudan Rusniman, Simosman, menunjukkan keindahan struktur Al-Quran, walaupun bukan tafsir standar. Ia mengajak kita menghargai Al-Quran sebagai mukjizat yang tersusun dengan sempurna, seperti simfoni musik yang setiap notanya saling melengkapi. 1. Kesimpulan, Al-Quran, cahaya yang tidak pernah padam. Persamaan numerologi Anda, dari Wal Fajr 1 hingga 15 plus 99 114, menghubungkan surah Al-Fajr, Al-Qadr, Al-Isra, Al-Fatihah, dan Al-Alaq dalam satu kesatuan rohani. Matani dan Asmaul Husna menjadi kunci simbolik, mencerminkan keagungan Al-Quran. Seperti jalinan benang dalam kain tenunan, setiap surah dan nombor saling berkait, membentuk satu karya agung yang tidak pernah pudar nilainya. Ayat-ayat ini mengajak kita mendalami Al-Quran, mencari Lailatul Qadar, dan merenung hikmah ciptaan Allah. Marilah kita memperbanyakkan ibadah dan menghayati setiap ayat sebagai panduan hidup. Apa pendapat Anda? Adakah Anda mempunyai pemerhatian lain tentang ayat-ayat ini, atau pengalaman rohani yang ingin dikongsikan? Tulis komen di bawah. Mari kita bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Anda diberkati dan dipenuhi ketenangan. Hari ini, mari kita selami lautan ilmu Al-Quran, sebuah samudera yang tidak bertepi, penuh dengan rahasia, keindahan, dan petunjuk untuk kehidupan kita. Seperti lautan yang luas, Al-Quran menyimpan permata di dasarnya, menanti untuk diselami oleh hati yang ikhlas dan minda yang terbuka. Ia adalah sumber inspirasi dan panduan yang tidak pernah kering, sentiasa relevan sepanjang zaman. Al-Quran bukan sekadar cerita atau hukum, tetapi mukjizat yang hidup. Setiap ayatnya ibarat ombak yang membawa hikmah ke pantai kehidupan kita. Ada ayat yang menenangkan seperti air yang tenang, ada pula yang menggugah jiwa seperti gelombang besar. Ia adalah teman setia yang membimbing kita dalam suka dan duka, memberi jawaban kepada persoalan hidup. Sejak lebih 1400 tahun lalu, Al-Quran telah menjadi cahaya yang menerangi hati manusia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di tengah padang pasir Arab, ia membawa perubahan besar kepada masyarakat yang ketika itu tenggelam dalam kejahilan dan perpecahan. Seperti kapal yang menemui arah di tengah lautan gelap,
Al-Quran menjadi kompas yang membimbing umat manusia ke arah cahaya. Setiap wahyu yang turun bukan sahaja mengubah individu, malah membentuk tamadun yang berteraskan keadilan, ilmu, dan kasih sayang. Dari zaman Rasulullah hingga kini, Al-Quran terus menjadi sumber kekuatan dan perpaduan umat Islam di seluruh dunia. Seperti lautan yang menyatukan pulau-pulau, Al-Quran menyatukan hati manusia tanpa mengira bangsa dan latar belakang. Bayangkan Al-Quran seperti peta harta karun. Setiap ayat petunjuk, setiap surah pulau khazanah. Setiap kali kita membacanya, kita menemui permata baru yang memperkaya jiwa dan minda. Ada kisah seorang ulama, Imam Al-Ghazali, yang berkata, "Setiap kali aku menyelami Al-Quran, aku temui mutiara hikmah yang tidak pernah habis, seolah-olah lautan ini tiada dasarnya." Ramai individu telah menemui ketenangan, kekuatan, dan perubahan hidup melalui ayat-ayat Al-Quran. Ada yang mendapat hidayah, ada yang pulih dari kesedihan, dan ada yang menemui tujuan hidup setelah mendalami maknanya. Seperti pelaut yang tersesat, mereka akhirnya menemui pelabuhan ketenangan di tepian lautan Al-Quran. Ada kisah nabi, hukum, dan pengajaran yang membentuk akhlak mulia. Kisah-kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi panduan untuk kita menghadapi cabaran zaman modern. Seperti ombak yang sentiasa bergerak, pengajaran Al-Quran sentiasa segar dan relevan, mengalir ke setiap generasi. Al-Quran juga telah memberi impak besar kepada masyarakat, menjadi asas kepada undang-undang, keadilan sosial, dan pembangunan ilmu pengetahuan. Banyak tamadun Islam berkembang pesat dalam bidang sains, matematik, dan perubatan, berpaksikan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Sina, seorang tokoh perubatan, pernah berkata bahwa ilhamnya datang dari merenungi ayat-ayat Al-Quran, seperti nelayan yang sabar menunggu hasil di tengah lautan. Keindahan susunan ayat yang menakjubkan, termasuk simetri dan numerologi, adalah seperti corak ombak di permukaan laut, membuktikan keagungan ciptaan Allah. Setiap huruf dan angka dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam, menambah keyakinan kita terhadap kebenarannya. Para ulama seperti Imam Fakhruddin Al-Razi mengibaratkan Al-Quran sebagai lautan yang tidak pernah surut, di mana setiap penyelam akan membawa pulang permata yang berbeza. Hari ini, kita fokus pada surah Al-Fajr, surah ke-89, yang dimulakan dengan sumpah Allah ke atas waktu dan penuh isyarat numerik. Surah ini mengajak kita merenung tentang masa, keadilan dan kebesaran Allah, seperti fajar yang menyingsing di ufuk lautan, membawa harapan baru. Kita akan lihat macam mana surah ini bawa mesej keadilan, balasan, dan peringatan kepada manusia, supaya sentiasa bersyukur dan berbuat baik. Seperti air laut yang memantulkan cahaya matahari, ayat-ayat surah Al-Fajr memantulkan nilai-nilai murni dalam kehidupan, dan corak matematik yang membuktikan ia dari pencipta maha bijaksana. Setiap angka dan susunan ayat memperlihatkan keunikan yang tidak dapat ditandingi manusia. Seperti arus bawah laut yang tidak kelihatan, keajaiban numerik Al-Quran tersembunyi di sebalik permukaan ayat-ayatnya. Para ulama dan cendekiawan sepanjang sejarah telah mengkaji keajaiban numerik dan struktur Al-Quran, menemui simetri dan pola yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan hasil ciptaan manusia, tetapi wahyu dari Allah yang maha bijaksana. Seorang sarjana modern, Dr. Zaglul El-Nagar, menyatakan bahwa setiap kali beliau menyelidiki Al-Quran, beliau seperti menyelam ke dalam kedasar lautan yang penuh misteri dan keindahan. Mari kita mulakan perjalanan ini, menyelami makna surah Al-Fajr, meneliti angka-angka kat dalamnya, dan menghubungkannya dengan surah-surah lain. Kita akan temui keajaiban yang mengukuhkan iman dan kecintaan kita pada Al-Quran. Seperti pelayaran di lautan luas, setiap penemuan akan membawa kita lebih dekat kepada Pencipta. Semoga kita lebih mencintai dan mendalami Al-Quran lepas ini, serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Insya Allah, hati kita akan sentiasa tenang dan diberkati. Seperti lautan yang damai di waktu subuh, memantulkan cahaya rahmat Allah ke seluruh alam. Kita mulakan dengan surah Al-Fajr, surah ke-89, ada 30 ayat diturunkan kat Mekah. Surah ini sangat istimewa kerana ia bermula dengan sumpah Allah, wal fajr, demi fajar. Sumpah ini membawa mesej keimanan, hari kiamat dan balasan, serta mengingatkan kita tentang kaum-kaum terdahulu yang ingkar. Para ulama klasik seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari menafsirkan sumpah ini sebagai penekanan kepada kepentingan waktu fajar, masa yang penuh keberkatan dan permulaan baru. Menurut Ibn Kathir, Allah bersumpah dengan fajar kerana ia adalah waktu yang menyaksikan perubahan malam ke siang,
simbolik kepada kebangkitan selepas kegelapan. Al-Tabari pula menyatakan bahawa Fajar adalah waktu di mana rahmat Allah turun, dan ia menjadi saksi kepada ibadah hamba-hambanya. Dalam tradisi Islam, Fajar adalah waktu solat subuh, penuh keberkatan, disaksikan para malaikat. Imam Al-Ghazali menekankan bahawa Fajar adalah masa paling sesuai untuk muhasabah diri dan memohon keampunan, kerana hati manusia paling tenang ketika itu. Sumpah ini mengingatkan kita untuk hargai permulaan, bangkit dari kelalaian, dan mulakan hari dengan ibadah. Fajar melambangkan kebangkitan, kesedaran, dan peluang baru untuk memperbaiki diri. Dalam hidup, Fajar melambangkan cahaya selepas kegelapan. Allah janjikan kelegaan selepas kesukaran. Ini adalah masa untuk refleksi dan pembaharuan. Ulama kontemporari seperti Sheikh Yasir Qadhi menekankan bahawa Fajar adalah simbol harapan, di mana setiap insan diberi peluang untuk berubah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bacalah Wal Fajr dengan rasa keagungan. Bayangkan cahaya subuh yang memecah malam. Ini adalah simbolik kepada kebangkitan spiritual, di mana jiwa manusia dibangkitkan dari kelalaian kepada kesedaran. Sumpah ini adalah jemputan untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Waktu Fajar mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah yang mengatur siang dan malam, serta memberi peluang baru setiap hari. Setiap permulaan adalah peluang baru untuk kebaikan. Dalam konteks surah Al-Fajr, ini mengingatkan kita tentang pentingnya memanfaatkan setiap hari untuk beramal soleh dan memperbaiki diri. Mulakan hari dengan syukur dan keazaman. Fajar adalah masa untuk memohon rahmat dan bimbingan Allah, mengukuhkan iman kita. Imam Al-Razi menyatakan bahawa Fajar adalah waktu di mana doa lebih mustajab kerana suasana yang penuh ketenangan. Dalam surah Al-Fajr, sumpah ini mengaitkan kita dengan masa lalu, mengingatkan kita tentang kaum yang telah berlalu dan pelajaran yang kita boleh ambil. Fajar menjadi simbol perubahan dan peringatan agar tidak mengulangi kesilapan mereka. Masa adalah elemen penting dalam Quran, dan Fajar adalah simbolik kepada perjalanan masa dan perubahan. Ini adalah peringatan untuk menghargai setiap detik yang diberikan Allah. Dengan memahami sumpah ini, kita diingatkan untuk hidup dengan kesedaran dan tujuan, memanfaatkan setiap Fajar sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Seperti yang disebut oleh para ulama, Fajar adalah detik permulaan yang membawa harapan, perubahan, dan rahmat Allah kepada hambanya. Kesimpulannya, sumpah demi Fajar dalam surah Al-Fajr bukan sekadar penegasan masa, tetapi simbolik kepada kebangkitan, harapan, dan peluang baru. Ia mengajak kita untuk sentiasa menghargai waktu, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah setiap kali Fajar menyingsing. Selepas terbit Fajar, Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan malam yang 10, yang genap dan ganjil, satu sumpah yang penuh makna dan misteri. Sumpah ini bukan sekadar kata-kata, tapi isyarat kepada waktu-waktu yang sangat istimewa dalam hidup manusia, waktu yang menjadi kunci kepada rahmat, keampunan, dan perubahan diri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebut bahawa 10 malam pertama Zulhijjah adalah antara hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Allah juga bersumpah dengan malam apabila ia berlalu, menandakan betapa berharganya setiap detik malam yang kita lalui. Malam-malam ini bukan sekadar peralihan waktu, tetapi ruang untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam konteks numerologi, malam-malam ini membawa makna simbolik yang mendalam, mengingatkan kita tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Para ulama menafsirkan 10 malam ini sebagai 10 malam pertama Zulhijjah, waktu ibadah haji, hari Arafah, dan juga 10 malam terakhir Ramadan, di mana Lailatul Qadar tersembunyi. Kedua-dua waktu ini adalah puncak ibadah dan keampunan. 10 malam Zulhijjah adalah masa di mana amalan soleh sangat digalakkan, dan setiap amal kebaikan digandakan pahalanya. Sementara 10 malam terakhir Ramadan pula adalah detik-detik pencarian Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana doa-doa diangkat dan dosa-dosa diampunkan. Sumpah dengan genap dan ganjil pula membawa makna yang sangat mendalam. Ada yang menafsirkannya sebagai makhluk yang dicipta berpasangan, seperti siang dan malam, lelaki dan perempuan, serta segala ciptaan yang saling melengkapi. Dalam kehidupan seharian, konsep genap dan ganjil ini mengingatkan kita tentang keseimbangan dan keharmonian yang Allah ciptakan di alam semesta. Hadis juga menyebut tentang keutamaan solat witir, yang ganjil, sebagai penutup solat malam, dan Allah yang Maha Esa, yang ganjil, tiada bandingan baginya. Allah itu satu, unik, dan tiada sekutu.
Dalam numerologi Quran, angka ganjil sering dikaitkan dengan keesaan dan keunikan Allah, manakala angka genap melambangkan ciptaan yang berpasangan dan saling melengkapi. Angka-angka ini juga mencerminkan keseimbangan dalam ibadah dan kehidupan. Ia juga dikaitkan dengan solat syafa dan witir, ganjil, yang menjadi amalan utama di malam-malam Ramadan, menandakan keseimbangan dalam ibadah. Solat witir yang bermaksud ganjil adalah penutup kepada solat malam, menandakan keunikan dan keesaan Allah. Sementara solat syafa' pula melambangkan keseimbangan dan keharmonian dalam ibadah. Sumpah ini juga merujuk kepada hari-hari penting dalam ibadah haji, di mana jutaan umat Islam berkumpul untuk mencari keampunan dan rahmat Allah. 10 malam Zulhijjah adalah waktu di mana ibadah korban, tawaf, dan wukuf di Arafah dilakukan. Semua ini adalah amalan yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah. Hadits menyebut bahawa tiada hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Konsep genap ganjil menandakan keseimbangan dan keharmonian ciptaan Allah, di mana setiap sesuatu ada pasangannya, namun Allah tetap satu. Dalam numerologi Quran, angka-angka ini membawa makna simbolik. Angka genap melambangkan dunia yang berpasangan, manakala angka ganjil menandakan keunikan dan keesaan Allah. Bahkan surah-surah dalam Al-Quran juga mempunyai bilangan ayat yang genap dan ganjil, seolah-olah membentuk simetri rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Sumpah demi malam yang berlalu pula mengingatkan kita bahawa masa sentiasa bergerak, malam pasti berganti siang, dan setiap hari membawa peluang baru. Setiap malam yang berlalu adalah satu detik yang tidak akan kembali, dan setiap fajar adalah permulaan baru untuk memperbaiki diri. Hidup ini sementara, setiap detik yang berlalu sangat berharga dan tidak akan kembali lagi. 10 malam istimewa ini adalah peluang untuk kita bermuhasabah, memperbanyakkan amal, dan memohon keampunan. Dalam hadits, Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk memperbanyakkan doa dan ibadah pada malam-malam ini. Sumpah-sumpah ini menekankan kepentingan masa dan peluang untuk berbuat kebaikan, kerana setiap saat adalah peluang untuk berubah dan memperbaiki diri. Dalam 10 malam istimewa ini, segala amal kebaikan digandakan, dan pintu rahmat Allah terbuka luas. Allah mengajak kita untuk menghargai waktu-waktu istimewa, agar kita tidak lalai dan sentiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Setiap malam adalah peluang untuk memperbaharui niat dan memperbaiki amalan. Setiap malam, setiap fajar, adalah peluang baru untuk memohon ampun, berdoa dan memperbaiki diri. 10 malam ini adalah detik-detik emas yang tidak boleh disia-siakan. Jangan sia-siakan masa yang diberi, kerana waktu adalah nikmat yang tidak ternilai. Setiap detik adalah amanah, dan setiap malam adalah peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakanlah setiap detik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masa adalah amanah yang perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaiknya. 10 malam istimewa dan misteri genap ganjil ini adalah rahasia simetri dalam Al-Quran. Petunjuk untuk kita mencari keseimbangan, keampunan, dan keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kini, mari kita selami lebih dalam keajaiban angka dan keindahan struktur tersembunyi dalam surah Al-Fajr. Surah ke-8, ayat pertama. Kalau digabungkan 91-90 atau 89-89-7-92. Angka-angka ini bukan sekadar kebetulan, tetapi menunjukkan simetri matematik yang menakjubkan. Angka 7 sangat istimewa dalam Al-Quran, 7 langit, 7 bumi, 7 ayat Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fajr, struktur ayatnya juga memaparkan pengulangan dan pola 7, menandakan kesempurnaan ciptaan. Dari segi sastra, surah Al-Fajr menggunakan pengulangan frasa wal fajr dan rabuka untuk menekankan tema keagungan dan peringatan. Pengulangan ini membentuk simetri bunyi dan makna, menguatkan mesej spiritual surah. Nombor 229 terkenal dalam matematik, boleh dipecahkan dalam dua cara berbeza, tunjukkan keunikan dan simetri. Begitu juga, surah Al-Fajr memaparkan dua bahagian utama, kisah kaum terdahulu dan peringatan kepada manusia, membentuk keseimbangan naratif. Setiap ayat dalam surah ini disusun dengan teliti, menggunakan gaya bahasa yang simetri, seperti penggunaan metafora fajar sebagai permulaan baru dan peringatan tentang akhir kehidupan. Tengok juga dudu 2 siman manaihan, terbalik jadi 227, ada simetri dan keindahan tersembunyi. Begitu juga, ayat-ayat surah Al-Fajr saling melengkapi antara permulaan dan penutup, membentuk lingkaran makna. Jumlah 99, Asmaul Husna, pun muncul dalam corak angka ini. Dalam surah Al-Fajr,
Nama-nama Allah disebut dengan penuh hikmah, menambah dimensi spiritual pada simetri struktur. Semua ini menambah kekaguman kita pada struktur Al-Quran, di mana setiap ayat dan perkataan dipilih dengan penuh kebijaksanaan. Corak matematik dan sastera ini mustahil direka manusia, membuktikan keaslian dan keagungan wahyu. Ia bukti keagungan dan keaslian Al-Quran, serta petunjuk kepada kebesaran Allah. Setiap angka, setiap susunan dan setiap gaya bahasa adalah tanda kebijaksanaan Allah yang Maha Mengetahui. Jika kita perhatikan, surah Al-Fajr memiliki simetri cermin, ayat-ayat di awal dan akhir saling berbalas. Contohnya, permulaan surah menekankan waktu fajar, manakala penutupnya mengajak jiwa yang tenang kembali kepada Tuhan. Ini seperti dua cermin yang saling memantulkan makna. Secara matematik, jumlah kata dalam bahagian pertama dan kedua surah-surah ini hampir seimbang. Bahagian kisah kaum terdahulu dan bahagian peringatan kepada manusia masing-masing mengandungi bilangan ayat yang hampir sama, membentuk keseimbangan struktur. Bayangkan sebuah datsing yang seimbang. Begitulah surah Al-Fajr, di mana setiap bahagian saling melengkapi, tidak berat sebelah, menonjolkan keadilan dan kesempurnaan wahyu. Malah, jika kita teliti bilangan huruf dan kata dalam beberapa ayat, terdapat pola yang menyerupai urutan Fibonacci. Satu lagi bukti keindahan matematik yang tersembunyi dalam wahyu. Ada juga frasa yang berbentuk palindrom, dibaca dari depan atau belakang tetap sama maknanya. Ini menambah lapisan simetri yang halus, seolah-olah setiap ayat adalah permata yang dipotong sempurna. Seperti seni geometri Islam, surah Al-Fajr membentuk corak simetri yang kompleks. Setiap ayat, kata, dan huruf saling berkait, membina keindahan yang hanya dapat dilihat dengan mata hati dan akal. Al-Quran sempurna dari segala sudut. Simetri angka, struktur sastra, dan makna spiritualnya saling melengkapi, membimbing kita ke arah kebenaran. Inilah keajaiban surah Al-Fajr, simetri tersembunyi yang meneguhkan iman dan menambah kekaguman kita pada kebesaran Allah. Kehebatan Al-Quran juga terletak pada hubungan mendalam antara surah-surahnya, yang membentuk satu jaringan makna yang saling melengkapi. Setiap surah bukan sahaja berdiri sendiri, tetapi juga saling berinteraksi, memperkukuh mesej dan tema utama Al-Quran. Surah Al-Fajr berkait rapat dengan surah Al-Qadr. Kedua-duanya menyorot keistimewaan malam, khususnya 10 malam terakhir Ramadan dan Lailatul Qadar, waktu di mana rahmat dan keampunan Allah melimpah ruah. Kedua-dua surah ini menekankan pentingnya waktu malam sebagai detik refleksi, pengharapan dan peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, surah Al-Fajr juga mempunyai kaitan dengan surah Al-Isra, yang menceritakan perjalanan malam Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Miraj. Kedua-dua surah ini menyorot kemuliaan waktu malam sebagai detik perubahan dan pengharapan, serta menekankan bahwa malam adalah waktu di mana rahmat dan petunjuk Allah turun kepada hamba-Nya. Surah Al-Fajr turut berkait dengan surah Al-Fil surah 5, yang mengisahkan tentang kehancuran tentera bergajah pada waktu subuh, menggambarkan kemenangan kebenaran pada waktu fajar. Kedua-dua surah ini berkongsi motif kemenangan dan pembebasan, serta menekankan bahwa pertolongan Allah datang pada saat-saat genting, terutama ketika fajar menyingsing. Surah Al-Fatihah dan surah Al-Hijr 15 pula menekankan konsep pengulangan dan pasangan, selari dengan sumpah genap ganjil dalam Al-Fajr. Surah Al-Hijr ayat 87 menyebut 7 ayat berulang, yaitu Al-Fatihah, yang menjadi asas dalam setiap solat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengulangan dalam membentuk keimanan dan mengukuhkan hubungan dengan Allah. Jalinan antara surah-surah ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah satu kesatuan utuh, di mana setiap surah saling melengkapi dan memperkukuh mesej utama, seperti keadilan, pengharapan, dan keinsafan. Setiap surah membawa tema tersendiri, namun tetap terikat dalam satu rangkaian makna yang lebih besar. Malah surah Al-Fajr juga berkongsi tema dengan surah Al-Balad 90, yang menekankan ujian kehidupan dan ganjaran bagi mereka yang bersabar serta beriman. Kedua-dua surah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan penuh cabaran, namun ganjaran Allah menanti mereka yang tabah dan berpegang teguh pada kebenaran. Jika kita perhatikan, surah Al-Fajr juga mempunyai persamaan dengan surah Ad-Duha, di mana kedua-duanya membawa mesej pengharapan selepas kesulitan. Surah Ad-Duha menenangkan hati Nabi Muhammad SAW selepas tempoh wahyu terhenti, manakala Al-Fajr menegaskan bahwa selepas kegelapan malam, pasti muncul fajar yang membawa cahaya dan harapan baru.
Memahami hubungan dan tema bersama antara surah-surah ini membantu kita melihat gambaran besar ajaran Islam, bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi panduan hidup yang saling berkait dan sempurna. Setiap surah mengajar kita tentang keadilan, kesabaran, pengharapan, dan keinsafan, membentuk satu rangkaian pelajaran rohani yang mendalam. Al-Quran bukan ciptaan manusia, strukturnya terlalu kompleks, temanya saling berkait, dan mesejnya kekal relevan sepanjang zaman. Melalui hubungan antara surah Al-Fajr dan surah-surah pilihan lain, kita dapat memahami betapa agung dan sempurnanya wahyu ilahi ini. Untuk benar-benar menghayati keindahan dan makna Al-Quran, transliterasi dan terjemahan memainkan peranan yang sangat penting. Transliterasi ialah proses menulis lafaz Arab Al-Quran menggunakan huruf Rumi, manakala terjemahan pula membawa maksud ayat-ayat suci ke dalam bahasa yang kita fahami. Kedua-dua proses ini membantu kita mendekati firman Allah, terutamanya bagi mereka yang belum mahir membaca tulisan Arab. Namun, untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh, kita perlu melihat transliterasi dan terjemahan dari sudut yang lebih mendalam, termasuk cabaran, nuansa, dan kepentingan ketepatan dalam menterjemah mesej suci ini. Proses transliterasi bukanlah tanpa cabaran. Setiap huruf Arab mempunyai bunyi tersendiri yang kadang-kadang sukar diterjemahkan secara tepat ke dalam huruf Rumi. Contohnya, huruf A atau R tidak mempunyai padanan langsung dalam bahasa Melayu atau Inggris. Oleh itu, transliterasi memerlukan ketelitian agar sebutan ayat tetap hampir dengan bacaan asal. Kesilapan kecil dalam transliterasi boleh mengubah makna atau menyebabkan bacaan menjadi tidak tepat, yang akhirnya boleh menjejaskan pemahaman dan penghayatan ayat. Selain itu, transliterasi juga perlu mengambil kira perbezaan dialek dan cara sebutan di pelbagai negara. Sebagai contoh, sebutan huruf kaf atau kaf mungkin berbeza antara masyarakat Arab dan bukan Arab. Oleh itu, sistem transliterasi yang konsisten dan mudah difahami sangat penting untuk memastikan pembelajaran yang berkesan. Sementara itu, terjemahan pula membawa cabaran yang lebih besar. Setiap perkataan dalam Al-Quran mengandungi makna yang sangat mendalam dan kadang-kadang tidak dapat diterjemahkan secara literal. Sebagai contoh, perkataan Fajr bukan sekadar bermaksud fajar atau subuh, tetapi juga membawa simbolik permulaan, harapan, dan cahaya baru dalam kehidupan. Terjemahan yang tidak tepat boleh menyebabkan mesej asal Al-Quran disalah tafsir atau kehilangan makna yang tersirat. Mari kita lihat beberapa ayat utama surah Al-Fajr sebagai contoh. Ayat pertama, Wal Fajr, dalam transliterasi ia ditulis sebagai Wal Fajr dan diterjemahkan sebagai demi fajar. Di sini, transliterasi membantu kita menyebut lafaz Arab dengan betul, manakala terjemahan membolehkan kita memahami makna dan konteks ayat. Namun, untuk benar-benar memahami maksud Fajr, kita perlu melihat tafsiran dan konteks sejarah ayat tersebut. Ayat kedua, Wa layaalin ashr, dan malam yang 10. Transliterasi memudahkan kita membaca walaupun tidak mengenal huruf Arab, dan terjemahan membuka pintu untuk memahami keistimewaan 10 malam yang penuh keberkatan, khususnya di bulan Ramadan. Namun, apakah makna sebenar malam yang 10? Disinilah pentingnya tafsiran dan konteks, kerana para ulama berbeza pendapat tentang malam yang dimaksudkan. Adakah ia 10 malam terakhir Ramadan, atau 10 hari pertama Zulhijjah? Wash-shafi wal water, dan yang genap dan yang ganjil. Di sini, transliterasi membantu kita mengekalkan keaslian bunyi, sementara terjemahan memberi gambaran tentang keseimbangan dan keunikan ciptaan Allah. Namun, makna genap dan ganjil juga membawa pelbagai tafsiran, termasuk tentang waktu solat, hari-hari tertentu, atau sifat ciptaan Allah yang penuh hikmah. Wal-laili idza ayasr, dan malam apabila ia berlalu. Proses transliterasi dan terjemahan membolehkan kita merenung perjalanan waktu dan kepentingan memanfaatkan setiap detik yang diberikan. Namun, terjemahan literal kadang-kadang tidak cukup untuk menggambarkan keindahan dan kedalaman makna ayat ini, yang mengajak kita berfikir tentang perubahan, harapan, dan peluang baru. Hal fi za'alika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu sumpah bagi orang berakal? Transliterasi memudahkan kita melafazkan ayat ini, dan terjemahan mengajak kita berfikir serta merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Namun istilah lidzi hijr sendiri membawa makna yang mendalam, bukan sekadar orang berakal, tetapi juga mereka yang mempunyai hati dan kefahaman yang mendalam. Proses ini bukan sahaja memudahkan pembelajaran,
tetapi juga memperluas pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran. Dengan transliterasi, mereka yang baru belajar dapat membaca ayat-ayat suci dengan lebih yakin, manakala terjemahan membolehkan kita memahami mesej dan hikmah di sebalik setiap lafaz. Namun, penting untuk diingat bahawa terjemahan hanyalah satu tafsiran, dan kadang-kadang terdapat perbezaan antara satu terjemahan dengan terjemahan lain. Oleh itu, ketepatan dalam terjemahan sangat penting. Penterjemah perlu memahami bahasa Arab klasik, konteks sejarah, dan tafsiran ulama agar mesej asal tidak terpesong. Terjemahan yang baik bukan sahaja menyampaikan makna literal, tetapi juga nuansa, emosi, dan keindahan bahasa Al-Quran. Transliterasi sangat berguna bagi mereka yang baru belajar, kerana ia membina keyakinan untuk membaca Al-Quran dengan betul. Terjemahan pula membuka ruang untuk memahami dan menghayati mesej yang ingin disampaikan oleh Allah. Namun, untuk benar-benar memahami Al-Quran, kita digalakkan untuk merujuk kepada tafsir dan mendalami bahasa Arab. Setiap ayat yang kita baca, sama ada melalui transliterasi atau terjemahan, mengajak kita untuk berfikir, merenung, dan memperbaiki diri, agar sentiasa berada di jalan yang benar. Proses ini adalah perjalanan berterusan yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Keindahan bunyi dan makna Al-Quran saling melengkapi, memberikan ketenangan dan kekuatan jiwa kepada pendengarnya. Inilah keistimewaan Al-Quran, yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain. Setiap usaha untuk memahami Al-Quran, sama ada melalui transliterasi, terjemahan, atau bacaan asal, adalah satu bentuk ibadah dan penghormatan kepada wahyu Allah. Hayati dan fahami setiap lafaznya, sama ada melalui transliterasi, terjemahan, atau bacaan asal, kerana disitulah letaknya petunjuk dan rahmat Allah untuk kita semua. Semoga usaha kita untuk memahami Al-Quran sentiasa diberkati dan dipermudahkan oleh Allah SWT. Mengkaji angka dan corak matematik dalam Al-Quran bukan untuk ganti mesejnya, tapi tambah kekaguman kita. Setiap nombor, setiap susunan ayat membawa makna yang mendalam, dan di sebalik itu, tersembunyi keajaiban yang menakjubkan. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, tetap konsisten dan teratur, mustahil direka manusia. Surah Al-Fajr sendiri bermula dengan sumpah Allah terhadap waktu Fajar, 1 detik yang penuh keajaiban dan harapan baru. Fajar, secara saintifik, adalah waktu perubahan atmosfera yang unik, di mana cahaya mula menembusi kegelapan, seperti petunjuk Allah yang menerangi hati manusia. Dalam surah Al-Fajr, angka 89 bukan sekadar nombor. Ia menandakan permulaan hari, dan dalam numerologi Islam, angka ini sering dikaitkan dengan perubahan dan kebangkitan. Pengulangan kata Fajr dalam Al-Quran juga menunjukkan kepentingan waktu subuh sebagai permulaan rahmat Allah. Menariknya, para saintis mendapati waktu subuh adalah masa paling stabil untuk tubuh manusia, selari dengan hikmah Allah. Keindahan matematik ni jadi jambatan untuk generasi moden dekati Al-Quran. Contohnya, bilangan ayat dalam surah Al-Fajr adalah 30, sama dengan jumlah hari dalam sebulan, mengingatkan kita tentang perjalanan masa dan ketetapan Allah. Kajian juga menunjukkan, struktur surah-surah dalam Al-Quran membentuk pola simetri yang luar biasa, seolah-olah setiap ayat telah disusun dengan penuh hikmah. Ia buktikan iman dan akal, agama dan sains, boleh jalan seiring. Seorang saintis Muslim pernah menemui bahawa struktur surah-surah dalam Al-Quran bentuk simetri yang luar biasa, seolah-olah setiap ayat telah disusun dengan penuh hikmah. Malah, beberapa ayat Al-Quran merujuk kepada fenomena alam seperti pembentukan awan, kitaran air, dan penciptaan manusia. Semua ini terbukti secara saintifik hari ini, walaupun diturunkan lebih 1400 tahun lalu. Allah yang cipta alam dengan hukum matematik, juga turunkan Al-Quran dengan struktur teratur. Seperti terbitnya fajar setiap hari tanpa gagal, begitu juga wahyu Allah sentiasa tepat dan teratur. Fenomena fajar sendiri adalah bukti keajaiban ciptaan Allah. Setiap hari tanpa gagal, langit berubah warna, menandakan permulaan baru yang penuh harapan. Setiap simetri dan keajaiban angka adalah tanda kebesaran Allah. Dalam surah Al-Fajr, kisah kaum Ad, Thamud, dan Firaun diulang sebagai peringatan tentang kekuasaan Allah yang tiada tandingan. Kisah-kisah ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga pengajaran tentang akibat keangkuhan dan pentingnya kembali kepada Allah. Banyak ayat Al-Quran menyentuh tentang penciptaan manusia dari setitis air, perkembangan janin dan struktur alam semesta. Semua ini hanya difahami manusia moden selepas kemajuan sains.
Ini membuktikan mukjizat Al-Quran yang melangkaui zaman. Subhanallah, keindahan ni kuatkan iman kita. Ramai yang tersentuh bila membaca kisah-kisah ini, merasakan betapa Allah sentiasa memberi peluang untuk kembali kepadanya, seperti terbitnya fajar selepas gelap malam. Setiap pengalaman pribadi, setiap doa yang dimakbulkan, adalah bukti kasih sayang Allah yang sentiasa dekat. Ramai yang berkongsi bagaimana Al-Quran memberi ketenangan dan jawapan dalam saat sukar. Setiap ayat, setiap kisah dalam surah Al-Fajr adalah bukti kasih sayang dan kebesaran Allah yang tak terhingga. Ia mengingatkan kita untuk sentiasa bersyukur dan mempercayai janjinya, walau dalam ujian dan cabaran hidup. Keajaiban Al-Quran bukan sekadar pada kata-kata, tetapi juga pada kesan mendalam yang dirasai setiap insan yang mendekatinya. Inilah bukti kebesaran ilahi yang menghubungkan hati, akal dan alam dalam satu simfoni keagungan yang tiada tandingan. Penting untuk kita faham, numerologi dalam Al-Quran hanyalah pemerhatian sampingan. Ia bukanlah kaedah utama dalam memahami wahyu Allah. Numerologi boleh menjadi pintu untuk mengagumi keindahan struktur Al-Quran, tetapi ia tidak boleh dijadikan asas dalam menafsirkan makna ayat-ayat suci. Tafsir sebenar tetap berasaskan Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama yang mendalam. Inilah sumber utama untuk memahami maksud dan tujuan ayat-ayat suci. Numerologi hanya membantu menambah dimensi kekaguman, bukan menggantikan tafsir yang sahih. Sebagai contoh, penemuan pola angka seperti jumlah ayat yang simetri atau pengulangan kata tertentu boleh membuat kita lebih menghargai keunikan Al-Quran. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam tafsiran yang berlebihan atau mengaitkan makna yang tidak disokong oleh dalil syarak. Walau begitu, penting untuk diingat, numerologi bukan alat untuk menilik nasib, meramal masa depan, atau membina hukum dan akidah. Ia tidak boleh menggantikan tafsir yang sahih. Jika digunakan tanpa panduan, numerologi boleh membawa kepada kekeliruan atau bahkan penyelewengan makna. Anggaplah numerologi seperti seni kad atau bacaan merdu. Ia memperindah pengalaman kita, menambah kecintaan dan kekaguman, tetapi tidak mengubah makna asal wahyu. Ia adalah pelengkap, bukan pengganti. Corak matematik dan simetri dalam Al-Quran adalah bukti kehebatan ciptaan Allah. Namun ia bukan tujuan utama penurunan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sebagai teka-teki matematik. Gunakan ilmu numerologi ini sebagai pintu untuk lebih mendalami makna sebenar Al-Quran, bukan sebagai pengganti tafsir yang sahih. Contohnya, apabila kita menemui keunikan angka dalam surah tertentu, biarlah ia menjadi motivasi untuk mengkaji tafsir dan sejarah ayat tersebut dengan lebih mendalam. Keajaiban angka hanyalah permulaan, ia membawa kita ke taman ilmu yang lebih luas, di mana kekaguman dan penghargaan terhadap Al-Quran semakin mendalam. Namun, jangan biarkan kekaguman itu menutup pintu kepada pemahaman yang sebenar. Dengan sikap yang betul, numerologi menjadi alat untuk menambah rasa syukur dan kagum, bukan untuk menyesatkan atau mengelirukan. Sentiasa rujuk kepada ulama dan sumber yang sahih apabila berhadapan dengan penemuan numerologi. Jadikanlah keunikan angka dalam Al-Quran sebagai inspirasi untuk terus belajar, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah. Biarlah numerologi menjadi jalan untuk menambah kekaguman, bukan untuk menafsirkan wahyu secara mutlak. Akhirnya, numerologi adalah satu daripada banyak cara untuk mengagumi kehebatan Al-Quran. Terdapat sedang indikal soul sefame taman ketuan ilmu, bimbing sinjwil hati. Alhamdulillah, kita dah mengembara dari sumpah agung surah Al-Fajr hingga keajaiban angka dan jalinan surah-surah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya, petunjuk, dan penawar jiwa. Ia bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Setiap huruf dan susunan diatur sempurna, tanda kebijaksanaan Allah. Jika kita benar-benar menghayati maknanya, Al-Quran mampu mengubah cara kita melihat dunia dan menghadapi cabaran. Jadikan Al-Quran teman sejati, bacalah setiap hari, walau satu ayat. Mulakan dengan niat untuk memahami, bukan sekadar melafazkan. Luangkan masa untuk merenung makna ayat-ayat yang dibaca. Tanya diri, apa yang Allah ingin sampaikan kepada aku hari ini? Catatkan refleksi Anda, walau ringkas. Ramai yang menemui ketenangan dan kekuatan melalui kisah-kisah dalam Al-Quran. Seorang pemuda yang pernah hilang arah, menemui semangat baru selepas membaca kisah Nabi Musa yang diuji di tepi Laut Merah.
Yakin bahwa pertolongan Allah sentiasa dekat. Seorang ibu yang kehilangan mendapat ketenangan melalui ayat-ayat tentang sabar dan redha. Kisah Nabi Yunus dalam perut ikan, atau Nabi Yusuf yang dikhianati saudara, mengajar kita tentang harapan dan kepercayaan pada takdir Allah. Setiap kisah adalah cermin untuk jiwa kita. Fahami dan amalkan pengajarannya dalam hidup. Mulakan dengan langkah kecil, hafal satu ayat, amalkan satu sunnah, atau kongsikan satu pengajaran dengan orang lain. Jadikan Al-Quran sebagai panduan dalam membuat keputusan harian. Praktikkan nilai-nilai Al-Quran, seperti kejujuran, sabar dan kasih sayang, dalam setiap tindakan. Coba amalkan satu nilai setiap minggu, dan lihat bagaimana ia memberi kesan pada hidup Anda. Jadikan Al-Quran sebahagian rutin harian, letakkan di tempat mudah dicapai, atau tetapkan waktu khusus setiap hari untuk membacanya. Bina suasana rumah yang menghidupkan Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah, berpautlah padanya, nescaya takkan sesat. Dalam saat gembira atau duka, kembalilah kepada ayat-ayatnya untuk mencari kekuatan. Kongsikan pengalaman atau pemerhatian Anda tentang Al-Quran, agar kita saling beri inspirasi. Setiap kisah, setiap perubahan kecil, mampu menyentuh hati orang lain. Jadikan komuniti Anda tempat untuk saling mengingatkan tentang kebaikan Al-Quran. Semoga Al-Quran terus menjadi cahaya dalam jiwa kita, membimbing setiap langkah dan memberi harapan di saat gelap. Hayatilah, amalkanlah, dan sebarkanlah cahaya Al-Quran dalam hidup Anda dan orang sekeliling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.